Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatan wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, pendidikan sirah ada 5 untuk hari ini. Kita akan melihat pada muka surat yang ke-16. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah lihat iaitu kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidah saja, iaitu Rasulullah mentauhidkan Allah Taala dan menegakkan agama Islam, mengabdikan diri kepada Allah dan menjelaskan tidak ada sekutu bagi Allah. Pada hari ini kita nak lihat apakah ibadat-ibadat masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, ibadat Arab Jahiliyah dan juga kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut ibadah. Kita lihat balik semula iaitu mengenai kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah, kejahilan mereka dari sudut kepercayaan dan akidah. Masyarakat Jahiliyah, jahil ni maksudnya bodoh. Bodoh yang masukkan di sini iaitu dari segi akidah, kepercayaan, iaitu sekadar mempercayai dengan buta saja tanpa menggunakan akal. Ya. Contohnya kalau kita nak kata percaya buta tu, kalau orang-orang tua dulu, bukan orang tua lah saya cerita, kalau orang-orang yang bukan Islam mengatakan kalau seseorang itu duduk di atas kerusi orang lain itu, dia punya sial akan turun di kerusi. Selagi tidak ditepuk kerusi itu, maka sial itu akan berpindah kepada orang lain. Itu adalah kepercayaan lah, yang tidak bersumberkan daripada akal, dalil akal dan dalil nakli. Percaya buta saja. Jadi apakah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah? Okey, percaya ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat Arab dia percaya ada Tuhan, iaitu semuanya berbentuk berhala. Berhala disembah. Kalau di orang bagi orang Melayu, semuanya hantu. Sampaikan kata ada 99 jenis hantu. Hantu ni, Tuhan ni pun asal perkataan hantu, kerana orang Melayu menyembah hantu. Jadi bila Islam datang ke tanah Melayu mengajar adanya Allah, dia pun tak faham apa benda Allah. Allah tu adalah hantu ke? Bukan, itu terbalikkan. Hantu, Tuhan jadinya. Okey, orang Melayu dulu percaya kepada hantu. Jadi dia terbalikkan. Itu jahiliah juga. Kalau sekarang pun masih ramai yang takut kepada hantu tu. Itu sebenarnya nak kena ubah. Sebenarnya hantu di mana-mana saja. Orang tak sembahyang pun jadi hantu. Yang kedua, mereka menganut, orang Arab Jahiliah ni menganut pelbagai agama seperti Yahudi, agama Nasrani dan agama Majusi. Yahudi ni iaitu pengikut Nabi Musa. Nasrani ni pengikut Nabi Isa. Majusi ni iaitu penyembah berhala, penyembah api. Ini ada yang separuhnya iaitu Yahudi, Nasrani, Majusi. Adanya sembah berhala, adanya sembah Allah tapi sudah menyengutukan Allah. Ini yang kedua. Ketiga, menyembah patung berhala seperti Al-Lats, Al-Uzza dan Manat. Al-Lats, Al-Uzza ni berhala yang diletakkan di Kaabah. Kaabah ada, tapi diletakkan Al-Lats, Al-Uzza di sebelah Kaabah. Sambil tawaf, sambil minta kepada Al-Lats. 4, percaya ada sekutu bagi Allah untuk mentadbir alam ini. Ingat sebenarnya tanah Arab tu dulu Islam semuanya, iaitu dibangunkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, tapi sudah rosak di situ. Itu yang ada Kaabah di situ. Sebab yang membina Kaabah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampailah zaman Nabi Muhammad, akidah itu sudah berterabur. Percaya pula pada berhala-berhala ni. Kenapa wujudnya berhala ni soalannya? Kerana manusia ini suka menggambarkan sesuatu. Bila dia nak teringatkan kepada sesuatu, dia suka menggambarkan. Digambar-gambarkan. Jadi disimpanlah gambar itu. Dulu gambar tak gunakan pakai kamera, tapi gambar gunakan pakai batu. Dibentuklah sesuatu tu daripada batu, menggambar-gambarkan. Okay. Lihat seterusnya iaitu kepimpinan Nabi Muhammad dari segi sudut ibadah. Ini iaitu pelajaran yang terakhir untuk hari ini. Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman jahiliah, masyarakat Arab melaksanakan ibadat dengan pelbagai cara. Mereka beribadat mengikut cara yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka. Ikut saja, ikut. Dia tak ada berfikir apa-apa pun, ya. Antara amalan yang menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah seperti menggunakan berhala sebagai perantara. Ini ibadat. Ibadat menggunakan berhala.
Dua, berhala yang disembah disajikan makan. Bagilah makan dengan kurma. Kalau dekat sini pun ada juga, di mana-mana saja pun ada. Patung berhala diukir daripada batu, menggambarkan Tuhan. Dia pun ukir lah jadi daripada batu. Amalan dilakukan di tempat ibadat saja. Balik rumah dah tak ada ibadat lagi. Ibadat di waktu menyembah berhala saja. Kalau orang Islam daripada bangun tidurnya sehingga tidurnya adalah ibadat. Tidur itu pun ibadat, iaitu supaya kita bangun dan sihat, supaya dapat bekerja dan dapat belajar dengan lebih baik. Oleh itu tidur awal itu sebenarnya mula-mula hukumnya sunat, tapi apabila dilambat-lambatkan menjadi makruh, lagi lambat menjadi haram kerana menyusahkan nak bangun. Itulah satu hal. Ibadat tu tidur. Jadi kita kena tidur awal supaya kita dapat bangun awal, kita pun rasa sihat dan bersemangat. Kemudian yang kelima, ibadat hanya terbatas pada doa dan tafakkur, berfikir saja. Baik, kita lihat di sini, ini untuk yang terakhir pada hari ini. Dalam Islam, menurut Islam, iaitu segala pekerjaan yang dilaksanakan kerana Allah, semata-mata Allah. Ini jelas seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala Az-Zariyat. Semua itu yang dilaksanakan kita tu memang ibadat. Apakah dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Bila Allah Taala kata tidak, mulakan dengan tidak. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Semua perbuatan kita pun beribadat, tapi tak adalah niat seperti dalam solat-solat tu. Contohnya nak tidur, sahaja aku tidur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak adalah, tidur saja kan. Tapi niat dalam hati, aku tidur ni supaya aku sihat, supaya aku dapat bangun awal, supaya aku dapat mengerjakan ibadat dan belajar kerana Allah Ta'ala. Sebegitu. Dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Aku makan ni kerana untuk sehat dan kuat supaya dapat beribadat. Kalau niat salah, aku makan ni kerana nak bersedap-sedapan, menjadi makruh. Kemudian lebih-lebihan pula menjadi haram. Jadi apakah yang kita belajar pada hari ini? Ya, pelajar-pelajar sekalian, kita belajar hari ini iaitu minta maaf. Masyarakat Arab Jahiliyah percaya ada Tuhan selain Allah, menganuti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, membuat patung berhala, percaya sekutu kepada Allah Ta'ala yang mentadbir alam ini. Itu kita belajar masyarakat Arab Jahiliyah. Kemudian iaitu kepimpinan Rasulullah SAW dari segi ibadat, iaitu Rasulullah SAW, orang Jahiliyah menggunakan berhala. Orang Jahiliyah menyembah berhala. Berhala pula diukir daripada batu. Amalan di tempat ibadat saja. Kemudian yang kelima, doa dan tafakur saja. Kalau kepimpinan Rasulullah SAW dari segi ibadah, bawah sekali ni jawapan dia, beribadah sepanjang masa. Baik pelajar-pelajar sekalian, alhamdulillah untuk hari ini iaitu kita dapat meneruskan pembelajaran kita, dan saya haraplah supaya kita dapat meneruskan dan terus walaupun susah macam mana pun, insya-Allah kita cuba belajar. Dan kalau boleh kita siapkanlah buku aktiviti tu. Yang belum tu buatlah, yang belum dapat saya akan semak balik semula mungkin dalam kumpulan yang darjah 3. Jadi yang hantar pasal darjah 5 tu saya dah tanda. Yang berkumpul dengan darjah 3 tu tak dapat nak kata apa lah kan. Saya nak semak semua. Sialah fikirkanlah, kalau 10 orang cukup hantar. 10 orang kali dengan 8. Jadi 80 buah buku. Jadi muka surat pula memang tak pernah buat. Daripada awal muka. Ada yang dah buat, alhamdulillah. Jadi menyambung saja. Ada yang tak pernah buat, jadi dia buat banyak-banyak tu, saya nak baca semuanya mengambil masa. Jadi harap dapat memahami. Dan kalau tiada, kita jadikan hanyalah sebagai pembelajaran saja hari ini, tiada tugasan. Yang ada bolehlah terus yang ada buku aktiviti teruslah boleh menjawab. Dan ada pula yang sudah menjawab sampai lebih daripada muka surat kepimpinan Rasulullah SAW di segi ibadat. Saya pun tak tahu nak kata apa. Walau macam mana pun, saya sudahilah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi insya-Allah. Bye bye.